Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi cemerlang yang seimbang dengan kemajuan dunia dan keselamatan akhirat lahir daripada perancangan dan pelaksanaan pendidikan agama yang teguh. Justru Kementerian Hal Ehwal Agama akan terus berusaha menjayakan pelaksanaan perancangan dan dasar pendidikan di negara ini agar suasana kehidupan beragama kekal dengan falsafah Melayu Islam beraja. Menteri Hal Ehwal Agama menyatakan perkara tersebut semasa lawatan kerja rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama ke sekolah-sekolah agama sempena sesi persekolahan Penggal Pertama tahun 2026. Yang berhormat Pihin Udana Hatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman juga menyentuh kepentingan peranan kementerian berkenaan dalam menjayakan harapan ibu bapa serta memastikan kejayaan anak-anak mereka khususnya dalam pendidikan agama secara formal di negara ini dilaksanakan secara berkualiti dan berkesan. Kita ini mesti memastikan rakyat yang berjaya hidupnya, berjaya pelajarannya, berjaya pengajian tingginya, berkemahiran dan hidup dalam sebuah negara yang ekonominya mapan. Kita ini dalam dasar-dasar yang sudah ada mengenai pendidikan agama yang bukan baru, sudah bermula dari persekolahan agama tahun 50-an, akhir tahun 50-an, sudah sebaris persekolahan secara formal. Yang kita ini memastikan ialah generasi akan datang itu ialah generasi yang beragama. Rombongan membuat lawatan ke Sekolah Agama Tentera Laut Diraja Brunei dan Sekolah Agama Pengiran Muda Abdul Azim Serasa. Lawatan bertujuan bagi meninjau pelaksanaan program kemasukan murid darjah 4 Persekolahan Agama Siok iaitu Sekolahku, Ilmuku, Agamaku, Keberkatanku. Lawatan juga memastikan pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum dilaksanakan dengan baik, teratur, lancar dan berkesan. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama terus komited dalam memastikan pendidikan agama secara formal di negara ini dilaksanakan secara berkualiti dan berkesan bagi melahirkan generasi yang berilmu, beriman dan berakhlak tinggi. Lebih 5,000 orang murid baharu telah memulakan sesi persekolahan agama darjah 4 di seluruh negara. Bagi menyambut kemasukan murid-murid baharu, pihak sekolah melaksanakan program SIOK yang bertujuan mengukuhkan kesedaran mengenai kepentingan pendidikan agama di samping memperkasa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai positif dalam kalangan murid. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan lawatan kerja ke beberapa buah sekolah agama bagi meninjau secara lebih dekat pelaksanaan program berkenaan. Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, mengadakan lawatan kerja ke Sekolah Agama Dato' Basir dan Sekolah Agama Lambak Kanan. Para pelajar tahun 7 memulakan sesi persekolahan sejak 3 Januari lalu di seluruh negara. Mereka terdiri daripada para pelajar yang lulus dalam penilaian sekolah rendah tahun lepas. Dalam tinjauan pewarta RTB ke beberapa buah sekolah menengah di negara ini, mendapati proses kemasukan pelajar berjalan lancar dengan pengajaran dan pembelajaran telah bermula. Beberapa pelajar turut menzahirkan rasa bersemangat dan berhasrat untuk membuat yang terbaik ketika menduduki apa jua jenis peperiksaan semasa berada di sekolah menengah. Saya berharap dapat menimba ilmu dengan lebih baik lagi sebagai persediaan cara kecemerlangan akademik untuk mencapai cita-cita saya. Persediaan mental dan semangat juga antara benda yang saya utamakan bagi menghadapi peperiksaan SPE yang akan datang. Memasuki alam persekolahan baharu merupakan satu pengalaman dan cabaran yang baharu.
Dengan azam yang baru, para pelajar baharu ini berasa teruja dengan suasana persekitaran dan rakan-rakan baharu. Saya berharap dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran guru-guru dan rakan-rakan baharu serta memperoleh ilmu yang berguna. Azam saya ialah belajar dengan bersungguh-sungguh, berdisiplin dan mencapai keputusan cemerlang. Saya menyediakan diri untuk belajar dengan lebih berdikari, berani bertanya soalan dan mematuhi peraturan sekolah. Saya juga mesti bersedia menghadapi cabaran pembelajaran yang lebih mencabar. Persediaan awal saya ialah dari segi mental, iaitu memupuk keberanian untuk bergaul dengan rakan baharu. Harapan dan azam saya ialah menjadi seorang pelajar yang berdisiplin dan aktif dalam menuntut ilmu. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Perancangan Perkembangan dan Penyelidikan mengadakan majlis penutupan bagi program Coffee with DP 2025. Majlis berlangsung di Balai Hazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Penyampaian sijil kepada peserta disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Program 2 hari ini merupakan platform perbincangan profesional untuk berkongsi pandangan, pengalaman serta amalan semasa berkaitan pendidikan. Perisiannya termasuk lawatan kerja dan bengkel pemimpin sekolah dan guru-guru. Pengeluaran padi sejak 5 tahun kebelakangan adalah dalam lingkungan 3,500 tan metrik sehingga 4,100 tan metrik setahun. Pertumbuhan keluaran industri padi yang perlahan ini adalah disebabkan oleh cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para peladang seperti cuaca yang tidak menentu, fenomena El Nino dan La Nina serta serangan serangga perosak tumbuhan. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh penolong pengarah dan ketua bahagian industri padi Jabatan Pertanian dan Agri Makanan semasa temu bual bersama RTB. Menurut Dayang Khairunisa binti Haji Omar Ali, pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan sentiasa membantu peladang-peladang tempatan untuk mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi agar mereka terus berusaha dalam meningkatkan pengeluaran padi tempatan. Kajian kesesuaian variety yang bukan saja menumpukan kepada kawasan-kawasan yang mempunyai sistem pengairan tetapi juga kepada kawasan-kawasan yang belum mempunyai sistem pengairan yang lengkap. Pemantauan ladang menggunakan drone yang dilengkapi dengan sensor yang membolehkan pihak Jabatan Pertanian dan juga para peladang mengenal pasti masalah-masalah dengan awal di ladang, meningkatkan kesuburan tanah, menggunakan pendekatan pertanian regeneratif, menggunakan baja-baja organik yang dihasilkan di negara ini untuk meningkatkan kesuburan tanah. Sementara Awang Muhammad Johrezwan bin Abdullah alias Radin mengongsikan beliau mengusahakan beberapa varieti padi termasuk BDR5 secara tradisional. Hasil pekuratannya padi ini tani mengikut keadaan musim dan musim. Kalau terkena banjir, kurang nilainya. Kalau terkena musuh lagi yang awalnya yang musuh suruk, makan padi pun kurang juga. Jatuh sudah berbuah macam di belakangan ini, masalahnya yang besar adalah burung pipit. Payah mengawal, jadi sanalah tani dah dapat menilaikan berapa punya kualiti banyaknya hasil itu. Penanaman dan produktiviti padi diharap dapat meningkatkan pengeluaran padi negara dan kadar sara diri beras di samping membolehkan para pengusaha menjana pendapatan sendiri. Sembahyang menjadi asas pembentukan umat Islam yang berkualiti, berakhlak dan berdisiplin. Perkara tersebut merupakan antara yang disentuh dalam pembentangan pada program Halaqah Bimbingan Dai. Hadir Abang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah.
dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian penyebaran dakwah ceramah. Program yang berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah itu disertai oleh lebih 100 orang. Program bertujuan menyelaras isi kandungan ceramah agar penyampaian para penceramah kekal konsisten, mantap serta sentiasa relevan dengan isu semasa dan perkembangan zaman. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di dalam monsun timur laut yang lazimnya berterusan sehingga Mac. Keadaan cuaca negara diramal aktif sehingga 12 Januari. Jabatan Kaji Cuaca memaklumkan hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara terutama pada waktu petang dan malam serta berpotensi berlanjutan sehingga ke awal pagi keesokan hari. Kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Laut berombak di paras sederhana ke bergelora. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Ikuti bahan berita lainnya selepas ini. Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat separuh akhir kebangsaan tahun 1447 Hijrah akan diadakan selama 3 hari berturut-turut bermula Isnin 12 Januari hingga Rabu 14 Januari di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Kondominium Ong Somping. Manakala pengumuman keputusan dan penyampaian cenderamata kepada para peserta dan hakim musabakah akan diadakan pada Khamis 15 Januari di Dewan Muzakarah Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Seramai 75 peserta terpilih dan layak ke peringkat separuh akhir musabakah tersebut. Hanya 5 peserta yang mencapai markah 85% ke atas akan dipilih bagi setiap kategori untuk melayakkan mereka ke peringkat akhir. Beberapa premis makanan di negara ini telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan atau permit Majlis Agama Islam Brunei bagi bulan Disember 2025 oleh Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah. Senarai lengkap premis makanan di seluruh negara yang diberikan sijil halal atau permit Majlis Agama Islam Brunei
boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama atau Instagram bahagian Kawalan Makanan Halal. Sebarang pertanyaan hubungi melalui WhatsApp 7103111 atau email ke bkmh@mora.gov.pn. Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama syarikat Safe Fast Training Academy mengendalikan sesi kedua latihan kursus asas pertolongan cemas. Program bertujuan memberi pendedahan asas kepada pengendali perkhidmatan pelancongan mengenai langkah-langkah awal yang perlu diambil ketika berlaku kecemasan semasa menjalankan aktiviti pelancongan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam memperkukuh piawaian keselamatan dan kualiti perkhidmatan pelancongan negara di samping memupuk budaya kerja yang lebih proaktif, responsif dan berorientasikan keselamatan. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak menggunakan satu produk kesihatan yang didapati dicemari dengan bahan terlarang. Menurut Kementerian Kesihatan, dapatan itu adalah hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik. Jamu ajaib untuk sakit urat, sakit pinggang dan lutut didapati mengandungi bahan racun berjadual yang tidak diisytiharkan. Pengambilan bahan tersebut tanpa pengawasan boleh menyebabkan kesan serius. Pemberhentian secara mendadak juga boleh menyebabkan gejala penarikan yang berbahaya. Produk berkenaan tidak pernah diluluskan dan adalah dilarang untuk diimport serta dijual di negara ini.